Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkenalkan diri saya, Mujaqir bin Uttu. Nombor matrik pelajar 63072125283001. Saya kini berada di tahun 3 semester 8 untuk kursus ijazah sarjana muda sains politik dengan kepujian bagi semester Januari 2025 di Pusat Pembelajaran Sandakan. Tujuan video ini diadakan adalah untuk melengkapkan tugasan saya bagi kursus ABCC 1103 pengenalan kepada komunikasi dan membentangkan hasil tugasan di bahagian 1 bagi soalan nombor 1 dan 3. Sekarang mari kita lihat berkenaan dengan definisi komunikasi. Terdapat 6 perkara yang melibatkan definisi komunikasi, iaitu mengedar, 1. Mengedar, menghantar dan menyampaikan mesej. 2. Menjalin perhubungan. 3. Memberitahu. 4. Memujuk. 5. Mencapai keseragaman. 6. Berkongsi dan mentakrifkan maksud dan idea. Untuk soalan 1, iaitu 2 cabaran biasa yang dialami atau diperhatikan dalam komunikasi antara budaya, khususnya dalam konteks Malaysia. Perbezaan terdapat 2, iaitu 1. Perbezaan bahasa dan dialek. 2. Nilai dan sosial yang berbeza. Untuk nombor 1, perbezaan bahasa dan dialek. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang banyak dan kaya dengan pelbagai bahasa. Bahasa Melayu adalah bahasa yang utama di negara ini selain bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil dan pelbagai lagi dialek tempatan yang terdapat di negara ini. Dialek tempatan seperti Seno, Jakun, Negeri yang terdapat di negeri-negeri semenanjung Malaysia, Kadazan Dusun dan Baju di negeri Sabah dan Iban di Melanau Bidayu di negeri Sarawak. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi yang digunakan atau dituturkan di Malaysia. Yang kedua, nilai dan sosial yang berbeza. Cabaran biasa yang kedua ialah nilai dan sosial mempunyai perbezaan di antara budaya oleh setiap kumpulan etnik di Malaysia. Di Malaysia, masyarakat Melayu, Cina dan India ada mempunyai pelbagai perbezaan yang amat ketara di antara mereka. Ini jelas boleh dilihat dari segi agama, adat dan hubungan komunikasi di antara ketiga kaum tersebut. Sebagai contoh, kita lihat dalam budaya kaum Melayu ini akan lebih mengutamakan adat dan sopan santun serta budi bahasa yang tinggi. Seterusnya, soalan 3. Sejauh manakah perbezaan budaya di Malaysia mempengaruhi nilai kemasyarakatan dan persepsi generasi muda? Terdapat 2 nilai, iaitu 1. Nilai kemasyarakatan dan 2. Persepsi generasi muda. Yang pertama, nilai kemasyarakatan di kalangan generasi muda. Budaya yang berbanding memberi kesan pengaruh dalam membentuk nilai kemasyarakatan. Jika dilihat dalam konteks Malaysia pula, persamaan dan kerjasama dengan masyarakat yang berbilang masih kuat diamalkan dengan adanya cabaran dalam sosial. Kedua, persepsi generasi muda. Di Malaysia, generasi muda sentiasa mempunyai budaya yang pelbagai dan berlainan. Terdapat di kalangan generasi muda yang sentiasa mempunyai sikap terbuka dan menghargainya. Terdapat 3 bukti atau fakta untuk menyokong justifikasi saya, iaitu perpaduan dalam program kebudayaan, kempen perpaduan dan kajian sikap generasi muda. Pada keseluruhannya ialah perbezaan budaya di Malaysia memberi kesan yang mendalam terhadap nilai kemasyarakatan dan persepsi generasi muda. Oleh bagaimanapun, terdapat usaha untuk memupuk semangat perpaduan sebab tetap ada dalam memastikan cabaran ini generasi muda ini memahami dan menghargainya. Sekian dan terima kasih.